cukup sinonim dengan majlis perkahwinan bagi seluruh masyarakat Melayu di Malaysia. Tidak lengkaplah sesuatu majlis perkahwinan jika tiada paluan kompang dibunyikan ketika iringan pengantin berarak masuk. Hai semua, untuk blog mentari kali ini, kami akan berkongsi dengan anda semua mengenai satu alat muzik yang cukup terkenal di Malaysia dan masih dimainkan sehingga ke hari ini. Tanpa meleyahkan masa lagi, jom kita tengok. Kompang merupakan satu alat muzik tradisional yang paling diminati oleh masyarakat Melayu moden. Alat muzik ini digunakan dalam pelbagai jenis majlis yang dilangsungkan seperti majlis perkahwinan, kemerdekaan dan majlis rasmi. Dikatakan bahawa kompang ini dibawa masuk oleh pedagang India Muslim yang berasal daripada tanah Arab pada zaman Kesultanan Melayu Melaka di abad 13. Alat muzik ini dibawa masuk dan digunakan bertujuan untuk menarik perhatian pembeli kepada perniagaan mereka. Namun begitu, terdapat segelintir pengkaji mengatakan bahawa kompang ini berasal daripada Parsi atau dikenali sebagai negara Iran pada masa kini. Kompang mempunyai banyak sudut pandangan mengenai sejarah mereka. Dikatakan bahawa pada zaman dahulu, kompang adalah alat muzik yang digunakan untuk menyambut ketibaan Nabi Muhammad SAW. Beberapa cerita juga mengatakan bahawa alat muzik ini digunakan sewaktu dalam peperangan pada zaman dahulu untuk memberi semangat kepada tentera-tentera Islam yang berjuang di dalam medan peperangan. Tetapi kini, kompang merupakan satu alat muzik yang acap kali digunakan ketika majlis-majlis rasmi untuk menyambut ketibaan tetamu, terutamanya pada majlis perkahwinan. Seterusnya ialah bahan yang digunakan dalam pembuatan kompang. Antara bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kompang ialah kulit kambing, di mana kulit kambing dipasang pada permukaan kompang yang dipanggil sebagai belulang. Kompang mempunyai balur berbingkai yang menggunakan kayu yang keras, contohnya seperti kayu jenis nangka atau nama saintifiknya Artocarpus heterophyllus. Kayu jenis lain juga boleh digunakan sebagai bingkai kompang, tetapi mestilah mempunyai ciri-ciri kayu yang keras dan kukuh. Di mana kulit kambing pula ni, kami gunakan kulit kambing kampung. Kualiti kulit kambing kampung ni, ketebalannya sesuai dengan bunyi kompang lah, sekitar 0.5 mm. Belulang yang diperbuat daripada kulit kambing digunakan sebagai bahan bunyi yang dipasang pada permukaan kompang dengan menggunakan bahan pelekat dan ditindih dengan menggunakan paku supaya ketegangannya terjamin. Kebiasaannya, seurat rotan akan diselit pada bahagian belakang antara kulit dan bingkai kayu untuk menguatkan bunyi kompang dan menegangkan permukaan kompang. Namun kini, gelung plastik telah digunakan untuk menggantikan penggunaan kompang. Terdapat 6 proses dalam pembuatan kompang. Proses yang pertama ialah proses membulatkan kayu. Proses ini dilakukan dengan memotong kayu yang telah dipilih menjadi bentuk bulat. Proses yang kedua ialah proses melarik menjadikan balur kompang. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin latih di mana bahagian tengah kayu yang telah dibulatkan akan dilubangkan menjadi kerangka kompang. Proses yang ketiga ialah proses mengikir kulit kambing. Proses ini dilakukan bertujuan untuk memasang kulit kambing yang telah dikikir pada permukaan kompang. Proses yang keempat ialah proses mengangit kompang. Kulit kambing yang telah dipasang pada permukaan kompang akan dikeringkan selama 1 hingga 2 hari untuk menegangkan kulit kompang supaya bunyi yang dihasilkan lebih kuat dan nyaring. Proses yang kelima ialah proses memaku kompang. Proses ini dilakukan
dengan menggabungkan bahagian permukaan kompang yang dipanggil sebagai belulang dan bahagian belakang kompang yang dipanggil sebagai balung. Proses yang terakhir ialah proses memasang kain pada kompang. Proses ini dilakukan bertujuan untuk mengemaskan bentuk kompang supaya kompang yang dihasilkan lebih cantik dan menarik. Unikan daripada kompang, maknanya ada dua lah. Maknanya kalau dari saya di luar untuk kompang, dia ada untuk saya. Kat saya ni lain lah. Uniknya kenapa beli kompang dengan saya, uniknya sebab saya ukur bunyi kompang. Bunyi ni saya ukur gelombang. Yalah, bunyinya ni, kalau bunyi ni alunannya orang dengar sedap. Bila orang dengar sedap, maknanya kita bolehlah meraihkan sesuatu, betul. Itu uniknya kompang tu yang ada dua jawapan. Uniknya daripada sudut mana tu. Alat permainan kompang ini mempunyai cara memainkannya yang tersendiri. Contohnya seperti, pertama, pegang kompang sebelah tangan dan sebelah lagi untuk memukul. Pada asalnya, kompang ini menghasilkan dua bunyi iaitu pak dan bong. Pukulan pak ini lebih berat daripada bunyi bong. Bunyi pak dihasilkan apabila tapak tangan memalu di bahagian tengah kompang dengan permukaan tangan yang terbuka. Bunyi bong pula dihasilkan apabila bahagian tepi kompang iaitu 1/3 daripada permukaan kompang dipukul dengan jari. Kesemua jari dalam keadaan tertutup semasa membuat pukulan bong. Seperti ini. Nampak? Kompang ini juga mempunyai beberapa jenis corak paluan. Terdapat 3 jenis pukulan yang biasa dimainkan dalam majlis kahwin. Yang pertama ialah melalu. Bunyi melalu ini seperti bunyi bong 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 contoh. Yang kedua ialah bunyi selang. Selang ini seperti kita menyelangkan bunyi melalu tadi. Contoh tadi kan melalu kan bong kan. So kita selangkan dengan bunyi pa. So jadi pa bong pa bong. Jadi macam tu. So yang ketiga ialah menganak. Menganak ini yang membuatkan bunyi kompang lebih sedap. Contoh seperti pak pak terkepak. Yang terkepak itulah bunyi menganak yang menjadikan kompang menjadi irama tu jadi lebih sedap. Contoh pak terkepak macam tu. So apabila 3 pukulan ini bergabung, maka terjadilah kompang kahwin yang kita selalu dengar. Alat muzik tradisional kompang ini perlu dimainkan sekurang-kurangnya 3 orang atau lebih untuk menghasilkan bunyi yang sedap dan berirama. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh para pembuat kompang. Antaranya ialah bahan-bahan untuk membuat kompang sukar untuk didapati kerana memerlukan kayu-kayu hutan dan kulit kambing kampung. Ia juga memerlukan banyak tenaga dan kos untuk mendapatkannya. Cabaran yang paling ni, yang mencapai sekali adalah nak menghasilkan bunyi yang sedap lah, yang sekata. Yang cabarannya nak menghasilkan bunyi yang sedap. Kita nak dapatkan bunyi tu untuk sesuai untuk dimain pada kompang. Tapi alhamdulillah kami dah belajar dibantu rakan-rakan. Ajar kita gunakan unit hertz gelombang. Kita ukur kenyaringan dia. Kan kita dapatlah unitnya hertz. Maknanya kalau orang nak beli, dia cakap dia nak hertz 200, kita buatkan dekat-dekat 200. Dari kalompang, jari semalu, berhenti jengah, budak bermain. Pukul kompang, main melulu. Mesti meriah majlis kahwin. Kompang ini juga tidak hanya dimainkan di majlis perkahwinan, malah ia juga turut dimainkan di majlis-majlis rasmi seperti majlis kemerdekaan, ketibaan delegasi-delegasi dari luar negara, ketibaan tetamu kehormat dan lain-lain lagi. Pelancong yang datang ke Malaysia juga berkesempatan untuk mencuba dan bermain alat muzik kompang ini kerana kompang boleh didapati di kedai-kedai cenderahati sebagai cenderahati atau buah tangan untuk mereka bawa pulang ke negara mereka. Oleh itu, kompang ini masih lagi relevan di Malaysia dan berpotensi untuk kekal menjadi produk-produk pelancongan di negara kita.
Kebanyakan generasi muda sekarang sudah tidak lagi mengenali dan bermain alat muzik tradisional kompang kerana mereka kurang pendedahan akan permainan ini. Hal ini kerana kebanyakan sekolah-sekolah di Malaysia kurang mengenalkan alat muzik tradisional ini ketika kelas muzik di sekolah. Bahkan, murid sekarang cenderung untuk bermain alat muzik moden seperti recorder, piano ataupun drum. Selain itu juga ada beberapa pelajar yang berpendapat bahawa alat muzik kompang ini suka dimainkan kerana khawatir akan menyakitkan tangan mereka dengan memukul kompang itu. Sebenarnya, semua orang pandai main kompang. Cuma tak semua orang tahu skill bermain kompang tu. Kompang ni secara umumnya, semua orang tahu bahawa alat muzik ini dimainkan dengan cara pukulan. Kalau kita ambil kompang, kita main pukul macam biasa pun, itu pun dah kira main sebenarnya. Cuma tak semua orang tahu skill. Maksudnya rentak lah, kira bermain sambil ikut rentak lagu. Itu tak semua orang dapat. Saya rasa lah, kompang sebab apa orang tak minat sekarang, mungkin nak cari kompang tu susah. Satu, sebab kedai-kedai mana dia jual kompang kan. Lalu orang jual gitar, piano kan. Kompang susah nak cari, dia kena buat. Okay, satu. Keduanya, sebab tak didedahkan daripada awal. Maksudnya, dari kecil kita dia ajar main ni, recorder. Bukan main kompang. So, orang tak tahu kewujudan kompang tu kan. Untuk mengekalkan permainan kompang dengan lebih lama, kita perlulah lebih menggalakkan generasi-generasi muda untuk lebih berkecimpung dalam permainan kompang ataupun dijadikan sebagai hobi. Selain daripada menjadikan kompang sebagai hobi, terdapat juga beberapa langkah-langkah lain untuk mengekalkan permainan kompang ini. Cadangan saya, mana daripada sekarang, bukan daripada muda, daripada kecil ni, beli kompang kecil ni kat Shopee, kat kedai saya. Maksud saya, perkenalkan pada anak-anak kita yang kecil. Kan yang kecil kita beli yang kecil, baru RM15. Cadangan saya perkenalkan pada yang kecil. Memang banyak cara untuk menanamkan minat pada golongan muda ni. Dan of course salah satunya ialah daripada seperti yang saya kata tadi, daripada melalui penumbuhan-penumbuhan kelab. Juga kadang-kadang kan ada kumpulan-kumpulan kompang yang kecil-kecil di bawah sesetengah kawasan kan. Kalau macam Kampung Pisang, dia ada dia punya kumpulan kompang kan. Kampung Mangga dia ada kumpulan kompang dia sendiri, betul tak? Jadi melalui penubuhan kumpulan-kumpulan seperti ini, pastilah kita dapat memberi lebih banyak peluang kepada generasi muda untuk berlatih atau lebih mengenali apa itu kompang. Walau bagaimanapun, tak semua ada kesedaran ni. Jadi bagi pendapat saya, dalam mengekalkan budaya kompang dalam masyarakat ini, banyak pihak yang perlu mengambil inisiatif. Termasuk juga pihak-pihak berkuasa kan, government kerajaan kita, kadang-kadang kan JKKN juga sangat aktif dalam mengekalkan budaya kompang ni di dalam masyarakat kita. Dan melalui exposure seperti ini, saya pasti sesiapa yang melihat atau mendengar muzik kompang ini pasti boleh relate lah dengan masyarakat Melayu itu sendiri. Secara kesimpulannya, jelaslah bahawa alat muzik kompang ini mempunyai nilai keunikannya yang tersendiri. Sebagai generasi muda yang merupakan penyambung warisan, kita mestilah mengenali dan mempelajari warisan alat muzik tradisional Melayu. Alat muzik ini amatlah penting untuk dilestarikan agar warisan budaya Melayu turun-temurun ini dapat terus diwarisi kepada generasi akan datang. Itu saja vlog Mentari kali ini. Bye-bye semua. Daripada Twitter, saya suka kamu.